Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Sihat? Mudah-mudahan sentiasa bersemangat untuk kelas PDPR kita. Dan untuk kelas pada hari ini, Alhamdulillah Ustazah dapat menyambung lagi topik kita dapur pelajaran ke-10 untuk Tasawur Islam KSSM. Bahagian pertama insyaAllah akan ada 2 bahagian anak-anak. Untuk bahagian pertama ini, pertamanya ialah kita akan belajar subtopik 3.2.1 untuk konsep kekeluargaan Islam. Di bawah konsep kekeluargaan Islam ini ada beberapa perkara yang perlu kita pelajari. Pertama pastinya mukadimah untuk konsep ialah maksud. Apa yang dimaksudkan dengan keluarga di bawah kata kunci ataupun keyword ialah unit sosial. Itu unit yang menghubungkan antara kita manusia dengan manusia yang lain yang dihubungkan melalui darah, pertalian darah, melalui ikatan perkahwinan ataupun melalui pengambilan anak angkat. Maknanya unit sosial ini terhubung, kalau kita nak namakan ia sebagai keluarga, unit sosial ini terhubung kerana pertalian darah, kerana perkahwinan dan mungkin kerana pengambilan anak angkat. Itu yang dimaksudkan dengan keluarga. Seterusnya ialah keluarga asas. Asas untuk sebuah keluarga itu biasanya terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak. Okey. Baik, seterusnya ialah dalil, yang mana sumber utama kita ada tak menyebut, iaitu Al-Quran ada menyebut tentang kekeluargaan. Secara khusus tu tidak ada, tetapi menceritakan sebenarnya inilah kewujudan keluarga, di antirafnya keluarga, iaitu daripada dalil surah Ar-Rum ayat 21. Jadi sama-sama kita baca dan hayati maksud ayat ini. Baik anak-anak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul Azim. Apa maksud dia? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi Allah menyebut dalam ayat ini antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah dia menciptakan kita, menciptakan lelaki daripada jenis lelaki itu sendiri, iaitu wanita-wanita yang bila kita bersamanya kita akan rasa tenteram, lelaki itu akan rasa tenteram kepadanya, dan Allah lahirkan, Allah letakkan, Allah campakkan dalam hati masing-masing pasangan itu perasaan kasih sayang dan juga belas kasihan, yang mana kasih sayang ini kalau mengikut pentafsiran ulama adalah rasa cinta kepada pasangan kita, terutamanya saat kita mula-mula berkahwin, ada rasa cinta, kita kahwin dengan cinta, ditambah lagi dengan keadaan fizikal yang masih lagi elok, tapi Allah tidak membiarkan, Allah tambah lagi cinta itu dengan perasaan belas kasihan apabila usia sudah semakin bertambah. Kita rasa belas, kita rasa kasihan kepada pasangan kita, dan kita tidak akan menzalimi pasangan kita. Jadi itulah perasaan, perasaan yang dicampak dalam hati pasangan masing-masing. Dan kalau kita betul-betul berfikir, kalau kita benar-benar berfikir tentang tanda kekuasaan Allah itu menunjukkan kita ini adalah dalam kalangan orang yang benar-benar menggunakan akal dengan sebaiknya. Jadi kita renung kebesaran Allah ini, ayat-ayat kebesaran Allah ini, ayat ini anak-anak dia boleh dalam bentuk ayat qauliyah yang dalam bentuk Al-Quran, kata-kata Allah ini, dan boleh juga dalam bentuk ayat kauniyah dalam bentuk kebesaran dan tanda-tanda kebesaran yang boleh menyebabkan bila kita fikir dapat bertambah lagi keimanan dan kita dapat merasai lagi keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Baik anak-anak, kita teruskan lagi tajuk
selepas dalil ni kita nak belajar tajuk ciri-ciri kekeluargaan Islam. Ciri-ciri kekeluargaan Islam yang pertama ialah keluarga itu mesti dibina berdasarkan ketaatan kepada Allah. Jadi bila terbinanya satu kekeluargaan, terbinanya keluarga dalam Islam, kita kena pastikan keluarga kita itu adalah mesti mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kita kena usahakan macam mana kita nak lahirkan, kita nak bina keluarga kita yang memang menjurus kepada taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, kena mengamalkan, sentiasa amalkan akhlak yang mulia dan contoh teladan yang baik. Keluarga kita kena amalkan dari sudut kebersihan, dari sudut kita dengan orang lain, dari sudut kita bersabar, dari sudut kita menghormati orang lain, dari sudut kita mentaati perintah ibu bapa, tidak berkasar dengan ibu bapa, dan dari sudut kita kebertanggungjawab ibu ataupun bapa dengan tanggungjawab masing-masing sehingga dapat melunaskan tanggungjawab tersebut disertai dan disusuli dengan akhlak yang mulia. Contohnya dalam mendidik anak-anak. Jadi kalau dalam mendidik anak-anak, ibu bapa yang mengamalkan akhlak mulia pastinya dia akan menunjukkan contoh teladan yang baik, mungkin dengan menjaga solat ataupun dengan menjaga aurat ataupun dengan cara beradab dengan orang tua, menghormati orang tua. Jadi banyak lagi akhlak-akhlak mulia yang perlu dilaksanakan dan perlu dipelajari, dituntut ilmunya agar dapat diamalkan dalam keluarga dan kemudiannya dapat dijadikan contoh teladan kepada orang-orang bawahan kita lah. Kalau kita pemimpin, kalau kita ibu dan bapa, mungkin anak-anak yang akan menjadi contoh. Kalau kita sebagai kakak dan abang, adik-adik yang akan menjadi contoh. Begitu. Sentiasa amalkan akhlak mulia dalam keluarga tersebut supaya dapat jadi contoh teladan kepada yang lain. Yang ketiga, melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Jadi keluarga yang benar-benar Islam ni dia tahu peranan dan tanggungjawab dia. Sebagai ayah, apa peranan dia? Adakah dia hanya mengharapkan ibu yang bekerja sedangkan ayah hanya goyang kaki ataupun berehat, duduk di rumah tanpa kerja, hanya tahu minta duit dengan mak saja? Itu kita anggap tidak bertepatan dengan ciri-ciri kekeluargaan Islam, sebab masing-masing perlu tahu tanggungjawab masing-masing. Sama juga dengan tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab sebagai ibu, tanggungjawab sebagai anak, masing-masing akan laksanakan tanggungjawab dan peranan tersebut dengan sebaiknya supaya keharmonian dalam keluarga itu dapat dirasai dan dapat dinikmati. Yang keempat, sentiasa berkomunikasi secara positif. Maknanya kita berkomunikasi secara positif ini, kita menggunakan pendekatan komunikasi bukan sahaja dengan tutur kata. Komunikasi kadang-kadang dengan bahasa badan pun ia juga dikira juga sebagai komunikasi kan. Kadang-kadang kita faham orang tu marah dengan kita hanya dengan kita tengok lirikan mata dia atau kita tengok dengan ukiran senyuman dia ke ataupun mukanya masam mencuka ke. Jadi kita tahu itu adalah bahasa komunikasi badan. Jadi begitu anak-anak, dalam keluarga kita juga perlu menggunakan komunikasi yang positif, sama ada tutur kata kita yang baik, yang elok sahaja yang keluar daripada lisan kita ataupun tutur kata melalui badan kita. Mungkin apabila teguran, nasihat yang diberi oleh ibu bapa, kita sebagai anak tidak boleh menunjukkan komunikasi yang negatif, iaitu dengan cara kita memberontak, kita hentak kaki, kita hempas pintu. Itu adalah komunikasi badan yang tidak kena dengan ciri-ciri kekeluargaan Islam. Maka begitu, sehingga dalam Al-Quran sendiri menyebut jangan kamu berkata kepada ibu bapa kamu. Itu menunjukkan betapa Islam menggariskan komunikasi dengan baik sebagai salah satu tanda kita menghormati dan mentaati perintah ibu bapa kita. Dan yang terakhir, ciri-ciri kekeluargaan Islam adalah sentiasa memberi sokongan antara satu sama lain. Bila kita berada dalam satu keluarga, kita kena sentiasa saling menyokong, bukannya saling mencari kesalahan dan saling orang kata menjatuhkan. Mungkin menjatuhkan ini dengan kata-kata yang tidak sedap didengar, yang boleh membawa kepada putus asa, kerana dalam sebuah keluarga pastinya ada lebih dan ada kurang, dan kita kena memahami setiap ahli keluarga kita ada yang mempunyai kelebihan sekian-sekian dan ada yang mempunyai kekurangan sekian-sekian. Maka yang ada kelebihan dari sudut ini kita sokong, bila ada kekurangan kita cuba untuk sama-sama memperbaiki dengan cara yang terbaik supaya
kita dapat melahirkan keluarga yang cemerlang, keluarga yang hebat dan memberi impak ataupun memberi kesan yang sangat bagus untuk agama kita. Okey. Jadi itu adalah ciri-ciri keluarga Islam di bawah kata kunci pertama. Kita nak keluarga yang taat pada perintah Allah, yang kedua dari sudut akhlak, yang ketiga dari segi tanggungjawab, yang keempat dari segi komunikasi, dan yang kelima dari sudut memberi sokongan. Kemudian kita sama-sama lihat di bawah konsep juga matlamat institusi kekeluargaan Islam. Kenapa keluarga Islam ini perlu ada? Apa tujuan dan matlamatnya? Pertama adalah untuk dengan adanya kita mengharapkan keluarga, adanya institusi keluarga Islam ini akan lahirlah generasi yang bertakwa kepada Allah. Kita nak dengan keluarga itulah, dia asasnya daripada keluarga. Bila ada keluarga yang mantap dari sudut ketakwaan dan keimanan kepada Allah, dia akan lahir generasi. Bayangkan kalau dalam keluarga tu dia ada 6 orang anak atau 10 orang anak, semuanya menjaga hubungan dengan Allah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka kalau ada satu keluarga, 10 keluarga, 20 keluarga macam tu, maka lahirlah generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak sebenarnya. Jadi setiap daripada kita orang Islam, apabila kita hendak membina keluarga, kita jangan hanya mengutamakan nafsu semata-mata, tapi kita kena utamakan juga untuk membina keluarga digalas bersama dengan tanggungjawab dan peranan yang sangat berat untuk melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah dan sehingga memberi kesan kepada agama kita. Yang kedua, dengan adanya institusi kekeluargaan Islam ini, kita harapkan dapat membentuk kesempurnaan akhlak mulia. Kita dapat bentuk lagi kesempurnaan akhlak mulia melalui hasil didikan ibu bapa, melalui hasil didikan ibu bapa yang ada ilmu, yang tahu tentang macam mana tuntutan agama sekian-sekian dari sudut mendidik anak-anak, maka tidak dapat tidak generasi ataupun akhlak mulia ini akan dapat dilahirkan, akan dapat diadakan walau di mana anak-anak itu berada ataupun walau di mana manusia itu berada. Apabila asasnya adalah daripada keluarga yang baik, maka dia pergi ke negara lain, dia pergi ke tempat lain mengembara sekalipun, ataupun dia berada di organisasi, dia akan menjadi orang yang memberi kecemerlangan kepada organisasi ataupun membawa kecemerlangan dan kebaikan, manfaat kepada masyarakat setempat. Maka itu yang kita nak, melalui keluarga itu akan dapat dibentuk akhlak tersebut. Maka itulah tujuannya kita mahu bina institusi kekeluargaan Islam. Yang ketiga adalah untuk memastikan kelangsungan zuriat manusia. Tapi kelangsungan zuriat manusia ini adalah melalui ikatan yang sah, ikatan perkahwinan yang sah. Bukannya kelangsungan zuriat itu kita dapat kelangsungan zuriat tapi dengan cara yang tidak sah, melalui zina dan sebagainya. Maka itu kita tidak mahu. Kita nak melalui pengiktirafan, kehormatan. Maka dengan perkahwinanlah kita dapat langsungkan zuriat tersebut. Dengan terbentuknya keluarga yang sah sahajalah maka dapat dilahirkan kelangsungan zuriat yang bertepatan dengan kehendak syarak. Yang keempat, kita dapat melaksanakan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, iaitu kita mencakupi semua kan. Bila kita ada keluarga, kita dapat tahu macam mana kita punya hubungan dengan anak, dengan isteri, dengan suami, macam mana ibadat kita, ketaatan kita kepada suami, macam mana layanan kita isteri kepada suami, macam mana kita punya penghormatan anak kepada ibu bapa. Jadi kita lebih menyeluruh pelaksanaan ajaran itu apabila kita ada keluarga. Kita boleh solat berjemaah sama-sama, kita boleh macam mana kita nak akikah contohnya, kita nak tahnik, kita dapat buat benda tu sebab kita dah ada keluarga. Tapi kalau tak ada keluarga, perkara-perkara yang melibatkan hukum-hukum ataupun ajaran agama tadi seperti tahnik, akikah, kemudian macam mana kita nak menyusukan anak, sebenarnya itu semua ibadat dalam Islam. Macam mana kita nak mendidik anak-anak untuk mengenal Allah, kita tak dapat laksanakan. Oleh kerana apa? Kerana tidak ada keluarga. Tetapi bila terbinanya keluarga, banyak ajaran Islam dapat kita sempurnakan atau dapat kita laksanakan. Baik anak-anak, itu matlamat keempat. Seterusnya yang kelima ialah menjamin keutuhan sosial dan ekonomi.
Dan kita perlu akui dengan perkahwinan juga, dengan terbentuknya keluarga dalam Islam, kita dapat jamin juga dari sudut keutuhan sosial kita. Kita tidak akan ada kacau bilau dari sudut sosial dan hubungan kemasyarakatan, sebab kita punya hubungan kekeluargaan tu sangat utuh. Sama juga dengan dari sudut ekonomi, masing-masing bertungkus lumus untuk mencari rezeki semata-mata untuk memberi keselesaan dan kesenangan kepada ahli keluarga, dan masing-masing mencari rezeki yang halal dan berkat sebagaimana yang kehendak agama. Kenapa? Kerana ada keluarga, ada keluarga yang perlu kita beri rezeki, tapi kita usahakan dengan mencari rezeki yang halal, sama dengan kehendak Allah, supaya keluarga kita mendapat berkat. Sama juga dari sudut sosial lah, dari sudut sosial kemasyarakatan ni kita berkembang luas lagi ikatan silaturahim, sebab berkembangnya ahli keluarga kita begitu menjamin keutuhan sosial dan ekonomi melalui institusi kekeluargaan Islam. Dan yang keenam, kita dapat melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Bukan sahaja sebagai hamba, tapi kita dapat sempurnakan juga tugas kita sebagai khalifah Allah. Banyak berkait dengan kekeluargaan Islam. Kita berusaha untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Kita berusaha untuk menjadi orang yang berperanan dalam masyarakat. Contohnya kita berusaha untuk belajar untuk menjadi doktor, contohnya belajar untuk menjadi tukang jahit. Kenapa kita nak menunaikan tanggungjawab kita kepada ahli keluarga kita pada asalnya, tetapi turut memberi kesan kepada tugas kita yang utama, iaitu dua, hamba dan juga khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa kita mentaati Allah, kita juga melunaskan tugas kita dengan manusia lain dan mentadbir dan memakmurkan bumi ini. Iaitu buktinya kita dapat memanjangkan, melangsungkan lagi zuriat. Dan dalam keadaan kita memanjangkan dan melangsungkan lagi zuriat itu, meramaikan lagi zuriat umat Muhammad ini, kita sertakan dengan ilmu dan didik anak dengan sebaik-baiknya, dan dalam masa yang sama memang akan terlaksanalah tanggungjawab tersebut sebagai hamba dan khalifah tadi. Yang ketujuh, menjaga kehormatan manusia. So bila ada institusi kekeluargaan Islam, memang ada keluarga, terbentuknya keluarga, memang akan terjagalah kehormatan manusia tersebut, berbanding dengan manusia yang hanya memikirkan keseronokan semata-mata, tidak mahu berkahwin, tidak mahu membentuk keluarga, hanya ingin melepaskan nafsunya dengan apa cara sekalipun. Sangat berbeza. Sebab kalau kita menggunakan cara pakai itu mengikut hawa nafsu kita, mengikut kesedapan kita sahaja, kenikmatan yang kita nak, kehendak kita, maka akan terjejaslah kehormatan kita, kan. Mungkin orang akan pandang rendah dengan kita sebab karakter kita itulah, sifat kita, perangai kita yang hanya mendahulukan kepentingan nafsu. Kita banyak merosakkan manusia yang lain, kita guna dengan cara yang salah, kita mencari pasangan dengan pasangan yang bukan dengan saluran yang sah ataupun dengan ikatan yang sah, maka secara tidak langsung maruah kita juga akan tercemar. Jadi kita tidak mahu macam tu. Kita nak bina kekeluargaan ini dengan secara tidak langsung kita juga turut mendapat kehormatan manusia, okey, tidak tercemar maruah kita. Baik, seterusnya kita pergi kepada sedikit informasi tentang rukun nikah yang Ustazah kira anak-anak sudah belajar dalam pendidikan Islam, iaitu ada 5 rukun nikah, yang mana untuk bernikah, untuk berkahwin perlu memastikan rukun ini lengkaplah, iaitu perlu ada suami, isteri, 2 orang saksi, wali dan juga akad, iaitu ijab dan kopul di bawah kata kunci siswa. Suami, isteri, saksi, wali dan juga akad. Baik. Seterusnya 3.2.2 peranan ahli keluarga. Jadi kita nak tahu peranan dan tanggungjawab ahli keluarga yang kita dah tengok sebelum ini di bawah konsep asas keluarga, ialah tadi daripada suami, isteri dan anak-anak. So kita kena tahu apakah peranan ahli keluarga tersebut. Kita mulakan dengan peranan suami. Pertama, suami pastinya sebagai pemimpin keluarga. Dia yang mencorakkan macam mana keluarga dia itu. Dia yang sebagai pemimpin. Kalau dia nak anak-anak dia menjurus kepada hanya duniawi semata-mata, maka akan lahirlah anak-anak yang mementingkan duniawi semata-mata. Jadi bergantung kepada pemimpin keluarga tadi. Yang kedua, suami perlu memastikan setiap ahli keluarga mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi itu tanggungjawab dia. Dia kena pastikan ahli keluarga dia taat pada perintah Allah. Dia kena pastikan anak-anak dia tahu untuk solat.
anak-anak dia tahu untuk puasa, anak-anak dia tahu macam mana nak kena menutup aurat, macam mana anak-anak dia kena wajib menuntut ilmu, dipentingkan ilmu, dan banyak lagi perkara-perkara kan. Dia ajar tentang macam mana hubungan dengan orang lain, macam mana kita nak membina jati diri. Itu adalah semua tanggungjawab sebagai suami, suami macam mana nak didik isteri dia untuk kenal Allah. Daripada mungkin isteri dia adalah daripada kalangan keluarga yang sebelum ini tidak kenal Allah, hasil daripada tanggungjawab dilunaskan, ditunaikan, maka isteri sudah mengenal Allah. Maka itu semua adalah tanggungjawab suami. Yang ketiga, dia kena sediakan keperluan asas kepada anak dan isteri dia ataupun ahli keluarga dia. Dari sudut keperluan asas ini merangkumi makanan, kena beri makanan yang halal, makanan yang berzat, makanan yang berkat, yang berkhasiat kepada ahli keluarga dia. Sama jugalah dengan minuman, pakaian, kena beri pakaian yang berkualiti lah, maksudnya pakaian yang padan dengan taraf dia asalkan menutup aurat. Dan tempat tinggal, kalau boleh dia kena cari tempat tinggal yang membawa ahli keluarganya dekat dengan Allah, mungkin dekat dengan masjid, tengok dulu jiran-jiran suasana dia macam mana. Maka itu adalah tanggungjawab suami, ya. Maka tanggungjawab ini adalah sangat berat untuk suami pikul. Jadi walaupun berat, oleh kerana kita memikirkan tugas kita sebagai hamba dan khalifah Allah tadi, maka kita kena cuba untuk melaksanakan yang sebaik mungkin. Jangan melepaskan tanggungjawab mencari makan, minum, tempat tinggal dan juga pakaian ini kepada anak-anak ataupun isteri kita, sebab itu adalah tanggungjawab kita sebagai suami. Yang keempat, melindungi ahli keluarga dia. So dia kena lindung ahli keluarga dia daripada kesusahan, kesulitan ataupun azab neraka. Kena lindung, bukan saja dunia tapi di akhirat. Lindung anak-anak dia daripada kefakiran, lindung anak-anak dia daripada kesusahan, melindungi anak-anak dia kalau ada sakit pening, dia kena jaga supaya anak dia kembali sihat, kena usaha rawat. Itu tanggungjawab suami. Memberi pendidikan yang sempurna kepada ahli keluarga. Dia kata dia sendiri tidak ada pendidikan berkait dengan agama, dia kena usaha untuk mendapatkannya. Dia kata dia sendiri tak pandai mengaji, dia kena mencari guru untuk mengajar isteri dan anak-anaknya. Maka itu adalah tanggungjawab suami. Bukan mudah anak-anak, bukan kita kahwin, kita hanya fikir sedap saja, kita hanya fikir nak cari rezeki saja, tapi kita juga turut kena bertanggungjawab memberi pendidikan. Terutamanya kalau musim pandemik ni, anak-anak berada di rumah, PDPR di rumah. So amat penting untuk ibu bapa ataupun bapa tu sendiri tanya ahli keluarga ataupun anak-anak yang terlibat dengan kelas PDPR, ambil syaknya. Sama juga, ataupun kalau dia tak sempat dia pergi kerja, dia ingatkan isteri dia untuk melaksanakan itu. Dan kepada isteri dia juga, dia kena beri pendidikan yang sempurna. Kalau isteri dia seorang yang pemboros, macam mana dia nak didik isteri dia supaya menjadi isteri yang bertanggungjawab dari sudut ekonomi keluarga, dari sudut berpakaian, macam mana nak memastikan supaya isteri dia terjaga auratnya, dari segi hubungan dengan orang lain, macam mana nak pastikan isteri dia tu terdidik mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain dalam keadaan yang diredai oleh syarak. Kemudian kalau dia berpoligami, dia kena pastikan dia berlaku adil, berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Baik, seterusnya ialah peranan isteri. Peranan isteri lah taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi dia perlu taat kepada perintah suami dia selagi perintah suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Contohnya kalau suami dia minta dia menanggalkan tudung ataupun tidak menutup aurat, mungkin dia kata isteri dia nampak macam terlalu tua, outdated, ketinggalan zaman, tak ikut fashion, so dia tak suka isteri dia pakai tudung ataupun pakai menutup aurat, maka kita tak boleh ikutlah sebab itu bertentangan dengan kehendak syarak. Yang kedua, kena pandai ataupun amanah dalam menjaga rahsia rumah tangga. Tak boleh semua benda nak cerita. Orang kata
perkara-perkara sulit dalam rumah tangga pun semua dicerita pada orang lain, pada kawan, isteri, jadi sembang dengan jiran-jiran, maka kena pastikan perkara itu terjaga untuk tidak membocorkan rahsia rumah tangga. Yang ketiga, uruskan hal rumah tangga seperti jaga harta suami. Berapa yang suami bagi kena uruskan betul-betul supaya tidak berlaku keborosan ataupun pembaziran. Okay? Macam mana untuk nafkah yang suami bagi untuk kegunaan anak dan juga kegunaan diri sendiri perlu digunakan dengan yang sebaiknya lah. Tidak berlaku orang kata membeli ataupun mengamalkan hutang, sanggup berhutang, lepas tu kena minta macam-macam pula dengan suami. Kena tengok juga kadar kemampuan suami tu macam mana. Okay? Dan yang terakhir, membantu suami dalam mendidik anak-anak. Tugas suami mendidik anak, tapi isteri kena bantu, kena tahu juga macam mana nak didik. Kalau ibu yang baik tu kadang-kadang setiap apa yang dilakukan daripada awal tu dah dididik anak tu daripada kecil. Contohnya bila tengok hujan turun, dia ajar dia baca doa, dia ajar anak tu baca doa. Bila ada orang bagi sesuatu, dia ajar tu anak ucap terima kasih, cakap alhamdulillah. Maka dia sentiasa ajar anak untuk mengingat Allah, sehingga dalam keadaan dapat nikmat pun diajar tentang nikmat Allah ini bukan datang daripada makhluk, datang daripada Allah. Maka cara untuk ibu tadi mendidik anak-anak tu adalah cara untuk mendekatkan anak-anak tersebut dengan Allah. Ajar anak-anak untuk terbiasa dengan solat dan menutup aurat. Itu adalah proses didikan yang juga turut menjadi tanggungjawab dan juga peranan seorang isteri. Baik anak-anak. Seterusnya, peranan anak-anak. Kita sebagai anak pun ada peranan dia. Pertama, kita kena patuh ajaran agama, sebab itu adalah tanggungjawab, bukan hanya atas dasar itu adalah perintah mak ayah kita, tapi memang tanggungjawab bila kita sebagai seorang Muslim yang mukmin, kita kena patuh dengan ajaran agama kita. Yang kedua, bila dah patuh tu pastinya kita kena turut menjauhi perbuatan yang mungkar. Apa-apa saja yang dikira sebagai perbuatan mungkar, kita jauhkan maksiat. Contohnya melihat video-video porno, kita membuang masa, kita tidak belajar bersungguh-sungguh, ataupun banyak kata bila kelas PDPR tidak amanah dalam menunaikan tanggungjawab sebagai pelajar sewaktu kelas PDPR, maka itu adalah perbuatan mungkar. So kita kena usaha untuk menjauhkannya daripada perkara-perkara tersebut lah. Yang ketiga, kita kena patuh nasihat ibu bapa. So ibu bapa dia lebih lama berpengalaman daripada kita. Apa-apa nasihat yang tidak bertentangan dengan agama, kita kena patuh. Sebab percayalah, dengan kepatuhan kita, ketaatan kita itu pastinya mendatangkan kebaikan dan juga pahala yang besar kepada kita sendiri. Yang keempat, kita kena hormat ibu bapa. Antara contoh hormat ni, kalau ibu bapa tak makan lagi, kita jangan lagi makan terlebih dahulu. Kita tak boleh meninggi suara sentiasa, walaupun kadang-kadang pendapat ibu bapa bertentangan dengan kita tak hormat pendapat mereka. Dan yang kelima, berbakti kepada ibu bapa. Kalau boleh, banyak benda yang kita nak settlekan untuk ringankan tugas ibu bapa. Itu tanggungjawab kita sebenarnya, bukan ekstra kena buat. Tak, memang kita kena berbakti kepada mereka. Apatah lagi bila mereka sudah uzur dan sudah tua, memerlukan jagaan kita, maka kita kena usaha untuk menjaga mereka dengan baik sebagaimana mereka masa kecil jaga kita dan asuh kita dengan baik. Kemudian yang keenam, kita berkomunikasi dengan sopan, cakap elok-elok, jangan guna bahasa badan yang tak elok. Contohnya hempas kaki ke hentak kaki, hempas pintu, hentak kaki, hempas pintu ke, bila dinasihati kita hempas kuat-kuat pintu, ataupun kita menjerit, meninggi suara, kita menyumpas ranah ibu bapa kita. Ada anak-anak macam tu. So kita kena cuba untuk cakap elok-elok dengan dia, walaupun apa yang dia orang boleh cakap yang tak elok, tapi kita jangan tirulah dia orang. Kita cuba, kita ada ilmu, kita belajar, kita tahu perkara itu dapat datangkan pahala oleh Allah kepada kita, kita cuba untuk lawan perasaan nak marah kita pada ibu bapa. Sebab tanpa mereka tiadalah kita di dunia ini. So kita selalu ingat yang apa yang kita buat ini memang untuk meraih redha Allah. So kita kena sabar dan bermujahadah andai kata ada perkara yang tidak berkenan di hati kita melibatkan ibu bapa kita. So berkomunikasi dengan baik dan sopan. Cuba berbincang dengan cara yang sebaiknya bila ada sesuatu ketidakpuasan hati. Kemudian yang ketujuh, rajin membantu ibu bapa di rumah.
Tengok ibu bapa ada kerja-kerja yang tak settle, kita tengok pinggan penuh di sink, kita tolong basuh. Kita tengok kain di bakul tak berjemur lagi, tak berlipat lagi, kita tolong lipat, kita tolong jemur, kita tolong sidai. Maka begitu caranya, nampak macam sepah sikit, kita tolong kemas, kita ringankan beban ibu bapa kita. Tuan sekarang kita banyak masa di rumah, so kita ringankan tugas ibu bapa kita. Mungkin kalau bagi yang ibu bapa yang susah, kita boleh bantu dengan kerja, tolong ringankan beban ibu bapa kita. Kemudian ke-8, jaga maruah ibu bapa dan keluarga, jangan cemarkan maruah mereka. Mungkin dengan kebodohan yang kita buat, kebodohan dalam tingkah laku, ataupun menurut hawa nafsu, menyebabkan maruah ibu bapa kita tercemar. Jadi sebelum buat apa-apa, sebelum bertindak, sebelum ikut kawan, sebelum terpengaruh dengan kehendak nafsu, terpengaruh dengan kehendak orang keliling, sahabat-sahabat kita, kita fikirkan dulu, adakah perkara yang kita buat ini boleh menjatuhkan maruah diri kita, maruah ibu bapa kita. So berhati-hati. Okay, kemudian kita juga kena turut menghormati rakan-rakan ibu bapa kita. Kita kena kenal, kita kena bercakap baik, berkomunikasi, dan juga saling berkasih sayang dengan mereka, hormat mereka sebagaimana kita hormat ibu bapa kita juga. Itu juga tanda kita ni adalah seorang anak yang baik. Kemudian yang ke-10, mendoakan ibu bapa kita. Walaupun ibu bapa kita masih ada, doakan mereka. Doa untuk ibu bapa sebagaimana yang diajar oleh agama kita, kita follow, kita ikut, selalu baca doa untuk ibu bapa. Ataupun setelah ibu bapa kita meninggal dunia, apatah lagi kita kena banyakkan doa untuk mereka supaya kebaikan kita membawa rahmat kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Okay? Itu adalah peranan anak. Banyak peranan anak yang kalau boleh kita cuba untuk lunaskan semuanya, insyaAllah ganjaran besar menanti kita di akhirat nanti. Okay, kemudian yang seterusnya ialah peranan bersama suami isteri. Apa tanggungjawab bersama mereka? Pertama, kena didik anak dengan baik, sesama didik anak dengan baik. Yang kedua, hubungkan silaturahim. Jangan kita nak raikan sebelah isteri je, kita kena raikan ke dua-dua belah pihak. Kena berkasih sayang, buat hubungan baik, kena menghormati antara kedua belah pihak. Yang ketiga, menunaikan hak kepada pasangan. Apa hak yang patut isteri dapat, apa hak sebagai suami kena dapat. Jadi kita tunaikan supaya masing-masing dapat kepuasan daripada penunaian hak tadi. Masing-masing dah hak semua dah tertunai dah, so tak ada rasa tak puas hati. Maka itu pentingnya kita cuba untuk melunaskan segala hak, dan kita cuba tunaikan tanggungjawab kita sebagai memenuhkan hak pasangan kita. Yang keempat, memberikan layanan mesra dan menghormati antara satu sama lain. Kita kena beri layanan yang baik supaya suami kita rasa selesa dengan kita, dan suami juga beri layanan yang baik. Jangan cepat naik tangan pada isteri. Tak elok. Dalam agama memang tak benarkan macam tu. So kita kena bercakap elok-elok dan saling menghormati. Jangan suami cakap sikit je kita dah bertikai dah. Kita kata tak betul suami ni dah, bukan pandai sangat. Kita pula mempelekehkan suami kita. Tu tanda kita tak menghormati pasangan kita. Itu contoh. Yang kelima, menasihati ke arah kebaikan. Walhal kalau kita melihat suami kita buat salah pun, kita boleh nasihat suami kita, tapi kita nasihat dengan cara yang mungkin kebijaksanaan kita sebagai seorang isteri, sehingga tidak menjatuhkan maruah seorang suami, dan seorang suami pula tak bolehlah nak tegur kesalahan isteri dalam keadaan di khalayak ramai. Mungkin perkara tersebut menjatuhkan maruah isteri. So pandai-pandai untuk kita menasihati supaya masing-masing tidak tergugat egonya. Masing-masing rasa nasihat itu adalah sebenarnya kerana kasih dan sayang kepada hubungan, sayang kepada keluarga, maka masing-masing nak akan memperbaiki hubungan tersebut atas nasihat tersebutlah. Okay, kemudian yang ketujuh, yang keenam, mengamalkan akhlak mulia dan bersopan dalam pergaulan sesama ahli keluarga. So dalam keluarga tu penting mengamalkan akhlak mulia. Kita dengan keluarga kita tak boleh busuk hati, tak boleh dengki, tak boleh rasa nak menjatuhkan, cepat nak mengata bukan-bukan sehingga rasa aib. Kadang cakap lepas, isteri cakap lepas, kadang-kadang suami cakap lepas, sehingga kadang terasa hati, ini bukan rasa hati. Itu juga tidak berakhlak. Kita kena saling memuliakan dan saling menghormati dalam pergaulan kita.
Yang ketujuh, memelihara kehormatan diri dan maruah. Pergi mana-mana berjauhan daripada suami ataupun isteri, jaga maruah masing-masing, jaga kehormatan masing-masing, kehormatan diri masing-masing. Tak bolehlah kalau isteri tu bekerja, kita boleh bertepuk tampar dengan lelaki lain. Walaupun kita rasa tak apa, kawan-kawan je, tak boleh. Dalam agama kena jaga perkara tersebut. Sebab itu adalah kehormatan diri dan membawa maruah suami kita. Begitu ya. Ataupun kita balik dengan lelaki lain, kita bercakap dengan suami, itulah kawan kita. Mungkin suami kita tak marah, tetapi dari segi maruah, di pandangan mata orang, tak elok. Maka kena jaga perkara tersebut. Okey, yang ke-8, membantu melengkapkan antara satu sama lain. Mungkin isteri ada kemampuan lebih dari sudut gaji, dan suami gaji dia lebih rendah daripada isteri. Boleh isteri ini dengan rela hati membantu untuk melengkapkan keperluan rumah tangga masing-masing. Ataupun mungkin suami ada kepandaian yang macam ni, dia lengkapkan isteri yang mungkin kadang-kadang nak isi minyak kereta pun tak pandai, so mungkin tanggungjawab suami untuk lengkapkan perkara tersebut. Dan mungkin suami ni suka sejenis yang suka makan sedap-sedap, isteri pula pandai masak, maka dia lengkapkan kehendak suami dari sudut itu. Begitu ya, cara untuk kita saling melengkapi dalam rumah tangga dan suami isteri. Dan yang ke-9 lah, menjaga keterampilan dan kebersihan diri. Penting ya, baik seorang suami ataupun isteri ataupun anak-anak sendiri pun, kita kena usaha untuk jaga keterampilan kita. Jangan penampilan kita dekat luar ataupun kat dalam rumah menjelekkan. Kadang-kadang bila suami bawa isteri keluar pergi kenduri, pergi ziarah, isteri tak jaga keterampilan dan kebersihan diri. Kadang-kadang ketiak pun berbau busuk, kadang-kadang badan berbau, kemudian pakaian pun tak iron, tak sereka, tak iron baju, berkedut-kedut bajunya sehingga nampak macam selebet sangat. Kadang-kadang benda tu boleh menjatuhkan maruah suami juga kan. So, jadi sama-sama kita jaga biar nampak bersih. Tak pakai pakaian mahal pun tak apa, asalkan bersih dan sedap mata memandang ya. Tak berbau busuk. Kemudiannya orang kata menutup aurat, tidak terlalu seksi sangat ya. Tidak menutup aurat ni kadang-kadang pakai tudung tapi atas pada paras dada, kadang-kadang boleh menjatuhkan imej suami juga, mencacatkan keterampilan juga. Mungkin pada kita cantik, tetapi pada mata ramai orang, pada mata syarak, pada kehendak syarak, itu adalah jelas bertentangan. Maka sama-sama kena jaga keterampilan dan kebersihan diri. Okey. Baik, itu adalah peranan bersama suami dan isteri. Kan alhamdulillah selesai bahagian pertama. Terpanjanglah pula hampir 40 minit. Walaupun mudah-mudahan dapat membantu anak-anak semua untuk bahagian pertama. Tajuk kita hari ini iaitu sistem kekeluargaan menurut Islam. So, kita sambung lagi pada bahagian kedua, sistem kekeluargaan Islam. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.